Yang 81, sunat tayamum. Antaranya membaca basmalah ketika mula tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunat. Yang kedua, menyapu muka dari pihak atas ke bawah. Daripada atas ni hubung kepala sampai ke bawah. Okey, sunat. Okey. Okey. Yang ketiga, mendahulukan menyapu tangan kanan daripada tangan kiri. Mulakan tangan kanan dulu. Dia kata tangan kanan dulu. Lepas tu letak tangan kiri. Okey. Mensedikitkan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk dua tepi tangannya. Sedikitkan guna debu. Asalkan ada kesan-kesan sikit je. Okey. Bukan ambil debu, ambil debu, tak muka. Ambil Lepas tu apa? Menjarang-jarangkan anak jari ketika menepuk debu. Ni. Menjarang-jarangkan, menjarak-jarakkan. Okey. Yang keenam, menyelati anak-anak jari jika debu telah mengenai di antara anak-anak jarinya. Jika tidak mengenai debu di antara, wajib diselati. Menyelati. Menyelati. Kita letak sini, lepas tu kita supaya anak debu ni masuk tepi-tepi jelah anak jari. Nanti kadang-kadang kita buat gini ni sunat ya. Tepuk kan, kita buat gini, lepas tu baru nak sapu muka. Okey. Jangan diangkatkan tangan ketika menyapu kecuali telah sempurna sapunya. Kita letak sini kat muka kita. Angkat tangan. Kekallah hingga kita menyempurnakan sapuan kepada bahagian yang wajib, iaitu pada bahagian muka dan juga pada bahagian tangan. Okey. Dan sunat tayamum menghadap kiblat. Yang kesembilan, sunat juga bertayamum melebihi sapu daripada bahagian yang wajib disapu. Kalau muka ni kita perlu lebih sikit. Asalkan ni kita kata nampak ni je, tapi kita lebih sikit. Ya, ada orang yang botak depan tu, kita sapu lebih sikit. Asalnya kawasan ni. Ni sepadan telinga, sini kita lebih sikit. Okey, yang ke-10, menanggalkan cincin yang dipakai bagi tepukan yang pertama. Orang suka pakai cincin semua tu, buang cincin sebab nak. Tu sunat buang cincin. Okey. Keterangan, bagi tepukan yang kedua adalah wajib dibuang cincin. Tepukan yang kedua wajib dibuang cincin. Okey, sekiranya debu tidak sampai di bawahnya, jika sampai sunat sahaja. Okey. Wajib dibuang cincin. Sebab tepukan yang kedua tu kita nak sapu tangan hingga melepasi tahap siku. Jadi buang cincin tu, takut nanti ia tak kena pada kawasan yang sepatutnya. Yang 11, membaca doa yang kemudian daripada wuduk. Telah selesai tayamum, baca doa Allahumma la ilaha anta, doa wuduk tu, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka Allah wa atubu ilaik. Okey. Yang ke-12, tidak menyapu lebih dari sekali. Tidak menyapu lebih dari sekali. Ambil tepuk yang pertama, lepas tu kita letak muka ni turun ke bawah ni. Sekali ya. Ada lagi nak cover tak? Okey. Yang ke-82, perkara membatalkan tayamum ada 3. Semua perkara yang membatalkan wuduk. Batal tayamum, batal wuduk lah. Doa biasa tu. Keluar najis, kencing, berak, okey. Apa ni, kentut dan sebagainya. Seorang yang bertayamum kemudian berhadas, batallah tayamumnya jika tayamumnya kerana hadas kecil. Tetapi jika tayamumnya kerana hadas besar, tidak batal tayamumnya. Okey. Kalau dia berhadas, batal tayamumnya. Okey. Sebab hadas kecil. Okey. Tapi jika tayamumnya kerana hadas besar, tidak batal tayamumnya. Okey. Mengetahui ada air walaupun sedikit jika tayamum kerana ketiadaan air. Okey. Batal tayamum dia sebab ada air. Ada air habis tayamum. Contohnya pada waktu zuhur, dia masuk waktu zuhur, dia mula tayamum. Maya zuhur 2 rakaat. Lepas tu isteri dia kata, "Bang, air ada." Ataupun anak dia, air ada. Dia tengah sembahyang. Maka dia ambil wuduk, mengulangi kembali solat yang ditunaikan dengan tayamum tadi, sebab kewujudan air berkenaan. Keterangan,
Jika seseorang berkata kepada satu kumpulan orang yang bertayamum, aku izinkan kamu air ini untuk berwuduk, batalah tayamum semuanya, walaupun air itu hanya boleh berwuduk untuk seorang saja di kalangan mereka. Okay? Kalau ada air, batal tayamum. Kalau ada air itu air peribadi kata, kamu 10 orang ni, aku izinkan Haji Jalil je ambil wuduk sini, padahal kamu 10 orang ni bertayamum. Okay? Air ni air saya. Saya kata, Haji Jalil seorang je yang boleh wuduk sini. Maknanya batal tayamum semua sebab kewujudan air. Okay? Waham, ada air juga membatalkan tayamum. Rasa air ada ni, batal tayamum. Okay? Seperti melihat satu kafilah, satu rombongan atau awan tebal berhampiran dengannya, atau seumpamanya yang boleh memberi waham adanya air. Ini biasa pada pasir lah. Orang bergerak dalam satu kafilah, dalam satu rombongan dagang, mesti dia bawa air bersama dia untuk niaga pada pasir atau musafir. Ketika itu dia tayamum. Mari pokok ni mesti ada air, maka batal tayamum dia. Sebab dia waham, dia sangka lebih bahawa ada air bersamanya. Waham yang batalkan tayamum ini jika timbul sebelum melakukan sembahyang, iaitu sebutan ra pada akbar atau bersama-samanya. Angkat takbir, dia tayamum angkat takbir lah. Tayamum angkat takbir, Allah, air, orang buat air, batal tayamum dia sebab kewujudan air. Ataupun Allah, air, rasa ada air ni, Allah, air mari, batal tayamum dia. Dia waham, dia berasa air itu wujud, batal tayamum dia. Okay? Ataupun dia akan takbir, Allah, lori air mari, air, batal tayamum dia. Okay? Dia berhenti solat, dia berwuduk, tunaikan kembali solatnya. Okay? Jika diketahui ada air setelah memasuki sembahyang, dan sembahyang ini merupakan sembahyang yang tidak menggugah fardu dengan bertayamum, seperti sembahyang di tempat yang biasanya ada air, batallah sembahyangnya pada ketika itu juga. Ingat kaedah dia, bila kita tayamum nak sembahyang ataupun tengah sembahyang, air datang, maka batallah sembahyang kita sebab dengan kedatangan air, kerana seorang itu memulakan sembahyang dengan bertayamum. Okay? Yang memulakan sembahyang dengan bertayamum, terbatal sembahyangnya dengan kewujudan atau kedatangan air. Jika sembahyang itu merupakan sembahyang yang boleh menggugurkan fardu dengan bertayamum, seperti sembahyang di tempat yang biasa tiada air atau tempat yang bersamaan, tidaklah batal sembahyangnya, sama ada sembahyang fardu ataupun sunat. Ini sembahyang yang tempat biasa tak ada air. Kalau sebulan tu 2-3 hari je ada air, sembahyang dia tidak terbatal sebab tak tahu air mari bila, air jangka mana. Okey? Okey. Yang seterusnya bertayamum kerana sakit atau seumpamanya, kemudian diketahui ada air, tidak batal tayamumnya sebab dia tayamum dengan sebab uzur, dengan sebab sakit, bukan tayamum dengan sebab ada air. Ini tayamum dengan sebab uzur. Doktor kata, pakcik tak boleh guna air. Kalau pakcik wuduk, pakcik mati. Tak apalah, biar saya mati lah doktor. Mati dalam iman. Ada cerita Ramli begitu. Okey, batal tayamum dengan sebab murtad. Jika seorang itu takut daripada menggunakan air pada setengah daripada tubuhnya, sama ada pada anggota tayamum atau lain-lain anggota wuduk, wajiblah dibasuh pada anggota yang tidak ditakuti dan ditayamum daripada anggota yang luka. Wuduk separuh, tayamum separuh. Boleh? Boleh, dengan melihatkan keuzuran orang berkenaan. Okey. Maknanya bagi anggota yang dia boleh basuh, dia basuh lah. Bagi anggota yang tak boleh kena air itu, maka dia tayamum pada anggota berkenaan. Bagi seorang yang berjunub, harus mendahulukan tayamum atau membasuh mengikut yang dikehendakinya. Okey. Bagi yang berhadas kecil, hendaklah ditayamum di waktu membasuh anggota lukanya sebagai ganti. Bagi yang berhadas kecil, hendaklah bertayamum di waktu membasuh anggota lukanya sebagai ganti. Okey. Ganti basuh tu, luka tak boleh nak kena air, maka dia tayamum tempat luka tu. Okey, tempat luka yang wajib dibasuh kalau keadaan wuduk yang biasa. Tidak disyaratkan tertib dengan membasuh anggota itu dengan tayamum.
yang menggantikan tempat lukanya. Okey, tempat luka yang wajib basuh dengan wuduk. Luka nak basuh wuduk macam mana? Luka, sakit dan tambah mudarat luka berkenaan. Kita tayamum lah tempat luka tu. Okey, tak disyaratkan tertib. Kerana satu anggota tetapi wajib tertib dengan anggota yang lainnya. Okey. Seperti lukanya di tangan, wajiblah dibasuh mukanya dahulu. Kalau luka tangan, nak ikut tertib wuduk, basuh muka dulu. Basuh muka dululah. Baru lepas tu tangan. Sebab hak tadi kita kata wuduk yang wajib tu muka dulu, lepas tu tangan hingga ke siku, lepas tu basuh sedikit kepala, lepas tu baru basuh kaki. Jadi kalau dia luka dan luka dia tu tak boleh nak berwuduk, nak kena air pada anggota yang wajib dibasuh ketika wuduk tu, okey, tak apalah, dia basuh muka dulu. Pada tangan tu dia bertayamum. Okey. Berarti lukanya di tangan, wajiblah dibasuh mukanya dahulu, kemudian barulah tayamum bagi ganti tempat luka di tangan. Kemudian dibasuh anggota yang baik atau dibasuh semua anggota yang baik, kemudian bertayamum ganti tempat lukanya itu. Dengan ini tidak boleh tayamum pada luka tangannya sebelum sudah membasuh muka. Okey. Ini luka kat tangan. Contohnya luka tangan kiri. Okey, luka tangan kiri. Dia wuduk dulu muka. Okey. Basuh tangan kanan yang boleh basuh, sebab tak luka tangan kanan. Hak lukanya tangan kiri. Jadi basuh tangan kanan macam biasa wuduk air. Tangan kiri luka tu tayamum atas luka. Okey? Kalau kita kata luka sini atau patah sini atau apa lagi? Kudis, kurak, semua sini. Tak. Atau anggota ni terbakar. Tak. Kita pun katakan balut, ataupun ambil debu tanah tu lalu atas ni sembah. Okey? Lepas tu basuh kepala dengan. Kalau kepala ni boleh basuh air, basuh air. Kaki basuh air. Selesai dah kelengkapan anggota wuduk yang wajib dibasuh. Ini biasanya keadaan yang uzur. Okey. Jika ada balutan, tampalan, simen atau balut di atas anggota luka yang tidak boleh dibuang. Dia simen biasanya tak. Kalau balut, kadang-kadang balut yang besar tu kerana sakit berskala besar, okey, hendaklah membasuh anggotanya yang baik. Hak anggota hak sihat tu basuh dulu. Hak ada balutan luka apa semua tu, kemudian menyapu air di atasnya. Okey. Dan juga ditayamum bagi menggantikan tempat yang tidak sampai air di bawahnya. Okey. Apa air atas, kemudian tayamum bagi menggantikan tempat yang tidak sampai air di bawahnya. Tayamum ini pada muka dan tangan. Mula-mula ambil air wuduk dulu, basuh pada anggota-anggota yang sihat. Dah. Atau hak ada balut tu, lalu airnya. Lepas tu baru tayamum muka dan tangan. Tayamum tu sebagai ganti tempat air yang tidak sampai pada tempat yang ada balutan berkenaan. Okey. Mazhab kita ni dia teliti sikit. Ada setengah mazhab kata tempat luka tu lalu air gitu saja, tak boleh tayamum. Tapi mazhab kita tempat luka anggota badan yang sihat tu wajib wuduk, lepas tu tempat luka lalu air atas balutan atau simen tu dan tayamum. Mazhab kita dia itu sikit. Detail sikit. Okey. Wajib mengqada solat bagi kes tayamum kerana balut atau tampalan pada anggota tayamum secara mutlak. Wajib qada solat bagi kes tayamum kerana balutan tampalan pada anggota tayamum secara mutlak. Wajib qada. Wajib qada. Okey. Jika bukan anggota tayamum seperti balut pada kaki yang merupakan tempat yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Okey. Tengok, wajib qada sembahyang bagi kes tayamum kerana balutan tampalan pada anggota tayamum secara mutlak. Selesai. Yang kedua, jika bukan pada anggota tayamum. Anggota tayamum ni apa? Muka dan tangan.
Seperti balut pada kaki yang merupakan tempat yang wajib dibasuh ketika wudu. Jika balut itu dilekatkan ketika sedang hadas, wajib diqada. Jika balut itu dilekatkan ketika sedang hadas, wajib diqada. Okey, dia accident. Dalam keadaan dia tidak berwudu, tak bersuci. Doktor balut. Lepas tu dia nak sembahyang, dia basuh pada anggota yang sihat. Lepas tu dia tayamum. Nak qada. Kecuali bila dia accident, dia ambil wudu. Lepas tu doktor bersihkan luka-luka, doktor balut. Mana dia dalam keadaan suci. Tu dua keadaan. Okey, tapi hospital sekarang ni tak kira. Nak balut tu doktor tak kira. Orang ni suci ke tak suci, doktor tak ambil kira. Sebab nanti solat tu kena qada ataupun tidak. Ini dalam masalah kita kena qada. Tak, wajib qada sembahyang bagi kes tayamum, kerana balutan tampalan pada anggota tayamum secara mutlak. Kena qada. Jika bukan pada anggota tayamum, seperti balut pada kaki yang merupakan tempat yang wajib dibasuh ketika berwudu, jika balut itu dilekatkan ketika sedang hadas, wajib diqada. Doktor balut-balut tu orang tu dalam keadaan berhadas. Maka kalau dia nak sembahyang, dia wudu pada anggota yang sihat, kemudian dia tayamum pula pada tangan dan muka dan tangan, maka bila dia sembuh daripada balutan apa semua tu, sembahyang kena qada balik. Jika balut itu dilekatkan ketika suci tetapi ada najis yang tidak dimaafkan pada tempat itu, wajib juga qada. Balut ketika suci tapi ada najis situ yang tidak dimaafkan. Apa kita kata? Dia balut tu sebab ada nanah banyak. Ada najis ya. Nanah banyak tak dimaafkan. Doktor balut tu sebab ada darah, hingga darah tu keluar membasahi balutan berkenaan, tidak dimaafkan, maka solat tu tak diqada. Wajib juga diqada. Jika dilekatkan balut itu ketika suci, dia pergi hospital, doktor kata, "Pakcik ambil wuduk lah, saya nak buat balutan ni pada luka pakcik ni, nanti okey, pakcik tu ambil wuduk." Itu menandakan balutan tu dalam keadaan suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan. Tetapi banyak anggota yang baik di bawah balut itu melebihi hajat keperluan menggunakannya, wajib juga qada. Jika dilekatkan balut itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan, dan anggota yang baik di bawah balut itu sekadar hajat, tidaklah wajib qada. Itu beza dua keadaan. Banyak anggota yang baik di bawah balut itu melebihi hajat menggunakannya, maka wajib qada. Kalau anggota yang baik di bawah balut itu sekadar hajat, tidak wajib diqada. Maknanya anggota yang baik. Apa anggota yang baik? Anggota yang sihat. Anggota yang sihat tu, anggota yang baik itu ialah anggota yang sihat di bawah balut itu melebihi hajat. Mana sakit sikit, balut besar hingga mengakibatkan anggota-anggota yang lain itu pun kena balut juga. Tu. Okey, mana balutan tu melebihi hajat, memenuhi keperluan. Luka sikit, balut besar. Patah sikit, balut besar. Jadi sembahyang tu wajib diqada. Kalau luka sikit, balut sekadar keperluan luka saja, dan balutan itu dibuat dalam keadaan pesakit itu dalam keadaan suci, maka solat yang ditunaikan tu sah dan tidak wajib diqada. Mazhab Syafi'i dia teliti sikit dalam bab ini. Hak kita guna sekarang ni, solat ibadat pesakit, itu hak biasa aja, bukan mengambil kira soal balutan dalam keadaan suci atau balutan dalam keadaan tidak suci. Kalau balutan dalam keadaan suci pun, kalau doktor tu balut melibatkan anggota-anggota badan yang sihat yang tak sepatutnya dibalut, nak qada. Kerana balutan itu melibatkan anggota yang wajib dibasuh ketika bersuci daripada hadas kecil. Itu tak kena teliti perkara begini. Okey, berbilang-bilang tayamum disebabkan berbilang-bilang anggota yang sakit.
Jika tertegah air daripada digunakan pada dua anggota, wajiblah 2 kali tayamum. Jika tertegah air daripada digunakan pada dua anggota, 2 kali tayamum. Jika 3 anggota, wajib 3 kali tayamum. Jika 4 anggota, 4 kali tayamum. Jika sakit itu termasuk semua kepala. Jika tidak termasuk seluruh kepala, wajib 3 kali tayamum. Kerana kepala memadai disapu pada bahagian yang baik padanya. Jika sakit itu termasuk pada anggota yang 4, wajib sekali tayamum. Mana anggota yang 4? Muka, 2 tangan, kepala dan 2 kaki. Wajib sekali tayamum sahaja sebagai ganti wuduk kerana gugur tertibnya. Kalau 4 anggota ni tak boleh wuduk, sekali tayamum je lah. Jika sakit itu meliputi 3 anggota selain daripada kepala, selain daripada kepala, kepala je tak sakit. Mana kepala boleh kita gunakan air. Muka tak boleh gunakan air, tangan tak boleh guna air, kaki tak boleh gunakan air. Kepala je boleh gunakan air. Wajib 2 kali tayamum. Kena 2 kali tayamum. Tayamum pertama adalah ganti daripada basuh muka dan 2 tangan. Tayamum kedua adalah ganti daripada basuh kaki. 2 kali tayamum. Sesungguhnya memadai 1 tayamum dari muka dan tangan, kerana memandang pada gugur wajib membasuh keduanya, dengan sendirinya gugur pula tertib antara keduanya. 1 kali tayamum muka dan tangan. Caranya adalah seperti berikut. Hendaklah ia tayamum ganti daripada basuh muka dan 2 tangan, kemudian sapu air di bahagian daripada kepala, kemudian tayamum ganti daripada basuh kaki. Kaki. Sebab apa? Sebab muka, tangan, kaki tak boleh guna air. Doktor kata uzur. Kalau guna air mati lalu. Tapi kalau saya, doktor kata pakcik tak boleh tayamum, pakcik tak boleh wuduk. Kalau pakcik wuduk guna air mati lalu. Biar mati. Ambil wuduk mati. Tak apa? Boleh pala. Nak macam mana? Jika sakit pada 2 kaki, hanya wajib 1 kali tayamum. Sakit pada 2 kaki, tak boleh guna air, maka kaki itu hanya wajib 1 kali tayamum. Wajib tayamum bagi tiap-tiap kali hendak mengerjakan perkara-perkara fardu dan sembahyang yang dinazarkan. Wajib tayamum bagi tiap-tiap kali hendak mengerjakan perkara fardu. Maknanya 1 tayamum 1 fardu. Kalau 2 fardu, 2 kali tayamum. Dan nak tengok pula anggota tubuh badan kita tu. Kalau betul tak boleh nak guna air, sekali tayamum. Tapi kalau anggota kita cedera, tengok cedera 4 anggota ke, ataupun 3 anggota ke, atau 1 anggota ke, tengok aturan-aturan yang disebutkan tadi. Tidak boleh 1 kali tayamum untuk mengerjakan 2 sembahyang fardu, atau 1 tayamum untuk mengerjakan 2 tawaf fardu, atau antara sembahyang fardu dan tawaf fardu. Tak boleh. Tawaf fardu 1 tayamum, 1 tawaf fardu, 1 tayamum, 1 salat fardu, atau antara sembahyang Jumaat dan khutbah. Tak boleh juga. Yang ketiga, harus dengan sekali tayamum untuk mengerjakan sembahyang fardu. 1 tayamum 1 fardu, dan mengulanginya sembahyang tersebut harus juga bagi 1 fardu. Tengok, 1 tayamum 1 fardu. Nak ulang sembahyang boleh tak? Nak ulang sembahyang boleh? Boleh. Kalau kita sembahyang sahur, lepas sembahyang sahur tu rasa tak senang, tak tenang, nak ulang sembahyang sahur balik boleh? Boleh. Boleh. Jangan kata bid'ah. Bid'ah apa? Kita nak buat solat yang lebih baik. Kita dah sembahyang zuhur tadi, rasa tak sedap main zuhur seorang tadi. Ajak orang main zuhur berjemaah. Kita memperbaiki persembahan amalan kita tu. Lepas tu pada sisi Allah, pada sisi malaikat, dia nak dia catat dua-dua, tapi pahala mestilah yang ambil yang terbaik. Harus juga bagi 1 fardu dengan beberapa amalan sunat. Wallahu a'lam. Habis. Panjang sikit, tak puluh belah. Lagi tak? Lambat lagi nak habis ni. Ni tak tahu tahun bila nak